Ada di antara guru yang ingin belajar cara untuk menghasilkan borang markah menggunakan Microsoft Excel. Di dalam video tutorial pantas kali ini, saya akan sajikan 4 langkah mudah untuk hasilkan borang markah yang menarik. Jom layan intro terlebih dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Tutorial Pantas. Saya Nur Syah Abidin akan berkongsi dengan anda tips-tips serta idea-idea berkaitan dengan kemahiran ICT untuk semua guru, especially terutamanya guru MRSM. InsyaAllah dalam video kali ini saya akan kongsikan 4 langkah mudah bagaimana untuk membina borang markah menggunakan Microsoft Excel. Jadi, mari kita tengok apakah langkah yang saya nyatakan tadi. 4 langkah tersebut kita akan lihat satu-satu dan selepas itu saya akan susuli dengan satu tutorial bagaimana untuk membina borang markah menggunakan Microsoft Excel. Baik, untuk langkah pertama dalam kita membina borang markah menggunakan Microsoft Excel ialah langkah pertama kita perlu membina kerangka borang markah terlebih dahulu. Okey, kita kena bina kerangka seperti memasaklah, kita kena ada bahan-bahannya dulu baru kita boleh menyiapkan borang kita. Dan langkah kedua, kita akan membina template borang markah yang kita ingini. Kita boleh buat design, bagaimanakah bentuk design yang kita inginkan, kita kena buat design tersebut. Dan pada langkah yang ketiga, kita akan memasukkan formula-formula yang berkaitan untuk kita boleh mengira markah-markah dan akhirnya kita boleh mengira markah akhir yang ingin kita hasilkan dan kita gunakan untuk masukkan ke dalam sistem. Baik, dan seterusnya pada langkah yang terakhir, kita akan siapkan borang markah tersebut untuk kita boleh menggunakan markah tersebut dengan sedikit perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan pada formula yang telah kita masukkan. Jadi ini saja 4 langkah yang perlu guru ikuti. Jom, tanpa meluangkan masa, mari kita saksikan video tutorial ini. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita membina borang markah semudah 4 langkah. Okey, so di sini saya akan tunjukkan dan saya harapkan anda boleh mengikuti tutorial ini langkah demi langkah. Baik, untuk langkah yang pertama, okey, ianya macam masak lah. Macam kita masak, sebelum kita nak masak, kita sediakan dulu bahan-bahannya. Begitu juga dengan untuk nak menghasilkan borang markah, kita kena sediakan dulu bahan-bahannya. Kita kena buat kerangka dulu. So sebagai contoh dekat sini lah, saya buat kerangka. Ini contoh saja. Okey, contohlah. Okey, kerangka yang pertama, kerangka dia ialah untuk kehadiran dan perlibatan dalam kelas. So saya nak bagi markah untuk PNG dia 20%. Okey, memandangkan sekarang ni kita ada PDPR dan lepas PDPR nanti kita ada bersemuka. So untuk kehadiran dan perlibatan di kelas ni, saya perlukan markah untuk PDPR dan juga bersemuka. Okey, sebab saya tanda sini je, semuka je. Okey, 5 ni maksudnya apa? 5 ni maksudnya dalam PDPR ada 5 kelas saya. Maksudnya akan ada 5 kehadiran. Okey, 5 kehadiran ataupun 5 penglibatan. Untuk bersemuka saya dah kira dah. Okey, contohlah ini saya kira, kita kira punya untuk bersemuka kita ada 26 perjumpaan kelas ataupun 26 kelas. Okey, so maksudnya kita akan ada 26 kelas pada waktu bersemuka. Okey, jadi PNG yang kita peruntukkan untuk kehadiran dan juga penglibatan ni adalah 20%. Okey, seterusnya kita tengok kita ada pentaksiran formatif. Okey, pentaksiran formatifnya hanya untuk PDPR saja, untuk bersemuka tidak ada. Okey, sebab pentaksiran formatif ni bila kita habis sesi pentaksiran formatif, selalunya kita akan susuli dengan satu pentaksiran formatif untuk pelajar buat latihan dan lepas tu hantar balik kepada kita dan kita akan bagi markah. Okey, di sini pun saya letak 5 maksudnya ada 5 kelas lah masa PDPR, so akan ada 5 pentaksiran formatif. Okey, untuk seterusnya pentaksiran summatif. Okey, untuk pentaksiran summatif kita hanya buat pada waktu bersemuka saja. Okey, pada waktu bersemuka. Okey, saya letak sini 3. Kenapa saya letak 3? Kita akan tengok juga pentaksiran summatif ni bergantung kepada bilangan bab yang kita akan habiskan pada waktu bersemuka. Katalah kita tengok
pada waktu bersemuka tu kita nak cover 3 bab. Okey, kita nak cover lagi 3 bab. Jadi apa yang perlu kita buat dah, kita tag 3 lah. Kalau nak buat 4, 4 lah. Tinggal 5, 5 lah. Jadi bergantung pada bab yang berbaki untuk PDP bersemuka. Okey, so peruntukan markah PNG dia 40%. Okey, dan seterusnya ada ujian topikal. Okey, ujian topikal. Okey, yang mana pada waktu PDPR pun ada, bersemuka pun ada. So kita akan buat sekali pada waktu PDPR dan kita akan buat sekali pada waktu bersemuka. Okey, so peruntukan markah dia adalah 20%. Okey, 20%. Okey, ujian topikal ni seperti biasalah yang kita tahu lepas kita mengajar. Lepas tu nanti pihak maktab akan maklumkan ada tarikh-tarikh berkenaan, kita akan buat ujian topikal. Okey, untuk peperiksaan semester 1, peperiksaan semester, tak semester, semester 1 untuk peperiksaan semester. Okey, kita ada katalah format kertas kita lah. Subjek kita ada kertas 1 40 markah, kertas 2 100 markah. Okey. Dan kita akan buat pada waktu bersemuka dan katalah markah dia adalah 20%. So bila kita tambah semua jumlah dia adalah jumlah dia adalah 100%. Baik. So ini kerangka borang kita yang kita perlu kerangka dulu. Okey, buatkan kerangka dulu. Belum kita buat borang. Jangan terus buat borang. Tak boleh lah kalau nak masak terus masak. Sedangkan bahan tak ada lagi. So sediakan bahan siap-siap barulah masak. Nanti tergagau-gagau nanti. Okey, dan satu lagi kita tambah lagi sikit maklumat pelajar yang kita nak ada dalam borang kita, iaitu nama, kelas, homeroom dan nombor maktab. Ini yang data yang kita rasa perlu ada. So kita tulis juga walaupun nampak macam simple je, tapi kita tulis juga supaya kita nampak ini kerangka kita. Okey, boleh dapat untuk langkah pertama. Okey, seterusnya kita pergi ke langkah yang kedua. Baik, untuk langkah yang kedua ni, okey, sekarang baru kita nak membina template kita. Kita nak membina template kita seperti yang saya tunjuk di paparan di depan ni. So kita akan bina dulu template kita berdasarkan kerangka yang telah kita buat. Okey, so ini contoh yang saya dah buat. Kita boleh tengok di sini. Okey, dan saya akan tunjukkan macam mana saya nak buat ni. Nanti saya akan buat di bawah ni. Okey, supaya ini panduan saja. Okey, untuk kita buat. Okey, so kita akan berdasarkan kerangka kita akan buat template berdasarkan kerangka. Okey, so untuk nak hasilkan template macam ni, okey, saya tunjukkan contoh di bawah ni. Yang pertama kita akan buat hadir ataupun penglibatan lah, satu hadir dan libat. Okey, dan semua ni adalah berdasarkan kerangka kita PDPR, kita ada PDPR. Lepas tu kita ada PDP bersemuka. Okey, lepas tu last sekali kita nak PNG kita boleh masukkan sini. Katalah PDPR kita ada 5 kali kelas, PDP bersemuka ada 26. Okey, 26. Okey, so PNG dia adalah 20%. Kita isi dulu. Kita isi. Okey, so untuk tu lepas tu kita kemaskan dia. Kita tarik macam ni, tarik. Kita pergi ke merge and center. Dekat bahagian home ni kita ada merge and center. Klik gitu. Okey, dan kita semua ni kita kemaskan dia, center. Okey, center sikit, kita kemaskan. Kalau perlu kita bubuh lah, ataupun kemudian bubuh pun tak apa, tak ada masalah. Okey, so kita kemaskan dia. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian yang seterusnya, pentaksiran. Okey, pentaksiran kita ada formatif, yang mana formatif ni untuk PDPR. Okay, kita labelkan dia macam ni lah. Okey, dan seterusnya kita ada formatif PDPR ni macam saya cakap lah, kita ada kelas kita sebanyak 5, so kita akan ada 5 formatif. Kita biarkan ada 5, kita letak 100 ni adalah markah untuk setiap PDPR, setiap formatif tu kita letak 5 kali lah. Okey, lepas dah siap tu, kita kemaskan balik kat sini. Okey, pilih summative. Okey, kita ada PDP. Okey, dan summative kita ada 3 kali. Rujuk kerangka 100, markah penuh dia adalah 100, penuh dia ada 100. Okey, selepas pada tu di hujung ni kita ada PNG. Okey, PNG dia adalah 40%. Okey, kita kemaskan, tarik taksiran ni sampai hujung ni.
kita merge and center. Okay, yang ni kita tarik merge and center, yang ni kita tarik kita merge and center. Okay, kemaskan dia. Okay, tak boleh. Okay, baik, seterusnya kita pergi ke ujian topikal. Okay, ujian topikal. Okay, kita ada PDPR dan juga PDP ya. Setiap tu ada satu je. Maka penuh dia adalah 100. Yang ni pun adalah 100. Dan di hujung ni kita letak PNG. Kita letak 20%. Okey, tarik. Okey, kita kemaskan dia. Okey, baik. Seterusnya kita ada final lah. Kita final. Okey, kita ada kertas 1. Okey, pula. Kertas 2. Okey, dan seterusnya kita nak markah SPM dia. Dan sekali kita nak PNG dia. Okey. Kertas 1 je katalah jadi berdasarkan kerangka kita ada 40 markah. Yang ini 100 dan markah SPM kita akan nak 100% lah markah SPM untuk kita key in dalam ESP PNG dalam sistem. So PNG dia adalah 20%. Okey, tarik ni. Ya, kemaskan. Okey. Dan begitu. Dan seterusnya kita letak jumlah. Okey, yang akhirnya so PNG ya pastinya PNG kita adalah 100%. Okey, kita kemaskan. Letak full sikit. Lepas tu nanti barulah kita masukkan bilangan, nama, nombor maktab, kelas dan juga home room. Okay. Begini cara saya hasilkan template di atas. Saya tak hasilkan yang dulu, saya hasilkan yang dulu sebab yang ni kemudian tak apa. Okay, yang penting yang ni. Okay, lepas tu kita kemaskan lah. Kita nak letak warna merah, warna biru ke seperti yang saya tunjuk kat atas kan. Katalah yang ni saya ambil warna putih. Okay. Ambil yang kita warnakan benda yang penting je. Okay, untuk mudah kita kena pasti mana bahagian yang penting. Okay, yang ni saya letak kemaskan. Okay, so SPM ni katalah warna hijau lah. Okay, so siap kita punya langkah kedua iaitu kita membina template. Okay, baik, kita akan pergi ke langkah yang ketiga iaitu kita masukkan formula. Baik, untuk nak masukkan formula di langkah yang kedua ni sebenarnya amat technical sedikit. Jadi saya harap dapat follow step by step yang akan saya tunjukkan, lebih-lebih lagi formula yang saya gunakan. Okey, cuma saya nak maklumkan formula yang kita akan gunakan adalah formula ni iaitu jumlah markah pelajar. Okey, jumlah markah pelajar dibahagikan dengan jumlah markah keseluruhan. Okey, lepas tu kita darab dengan peratus PNG yang diperuntukkan. Okey, itu formula yang kita akan gunakan. Simple je formula dia. Okey, dan function Excel yang akan kita banyak guna nanti adalah sum. Sum ni adalah hasil tambah. So formula dia macam itulah. Ada sama dengan sum. Sum ni dalam bahasa Inggeris summative. Sum ni tambah summative kan, daripada root word summative. Summative tu keseluruhan kan, sum. Kita tambah okey, dan ada kurungan buka dan tutup. Okey, itu function yang akan kita gunakan. Jadi minta familiar sikit dengan function yang saya akan gunakan ini. Okey, baik. So saya akan tunjukkan. Saya gerakkan ini ke bawah sikit supaya nampak. Okey. Okey, sila rujuk di bahagian sini Di bahagian ni saya dah sila rujuk bahagian sini bagaimana saya menulis formula. Okey, untuk kita kira untuk hadir dan libat ni, kehadiran dan penglibatan ni, kita akan mulakan dengan apa-apa saja formula kita nak masukkan dalam Excel, kita akan mulakan dengan sama dengan. Okey, kita akan mulakan dengan sama dengan. Kalau tak letak sama dengan, formula tu tak akan valid, tak akan berfungsi. Okey, letakkan sama dengan. Okey. So, kita akan tengok formula kita jumlah markah pelajar. Jumlah markah pelajar dekat sini lah. Dekat sini.
Okey, jumlah markah pelajar. So kita nak cari hasil tambah markah ni dengan markah ni, kita akan guna sum. Okay, equal to sum. Okey. Lepas tu buka kurungan. So dekat bila kita letak buka kurungan, dia dah Excel akan bagi cadangan number 1, number 2, maksudnya dan dot. Maksudnya di sini ialah dia akan tanya kita nak sum tu nilai apa, daripada nilai mana ke nilai mana. So kita nak nilai ni dengan nilai ni di sini, dua ni. So apa perlu kita buat ialah kita klik sini tanpa lepas. Okey, klik mouse tanpa lepas. So dia akan keluar bentuk apa putih macam tu, dan tarik ke sebelah kanan tanpa lepas. Lepas tu kita lepas. So dia akan baca F4 dengan G4. F4 ni merujuk pada F4 kat sini. Cuba dengar, F4 duduk kat sini, G4 akan duduk dekat sini, kat kawasan ni lah. Okey, yang saya tunjuk cursor ni. So dia dah bagi kita dah bagi arahan dalam formula ni. Kita nak sum F4 dengan G4. Okey, tapi belum selesai lagi, sebab formula dia adalah kita kena tutup. Okey, ingat untuk satu formula kita kena tutup dengan bracket. Tutup bracket. Okey, so kita dah cari dah jumlah markah pelajar. Okey, sekarang ni kita nak bahagi dengan jumlah markah keseluruhan. Markah keseluruhan kita kat atas ni. Okey, markah keseluruhan kita kat atas ni. So untuk bahagi, okey, kita letak tanda ni. Tag tanda ni. Yang ini mewakili bahagi. Tak nak cari tanda garis atas bawah titik, tak ada dalam komputer kita. Semua ada tanda slash macam tu. Okey. Dan kita nak bahagikan dengan jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan pun sama, kita mulakan dengan sum. Okey, buka kurungan. Okey, mana jumlah keseluruhan kita? Jumlah keseluruhan kita dekat bahagian atas ni lah, iaitu daripada F3 sampai F4. Kita klik kat sini tanpa lepas, jangan lepas mouse kita, jangan lepas, kita klik jangan lepas. Sambil tu kita terus tarik ke F4. Okey, G4. F4 pula G4. Okey, lepas tu G4 pula G3. Minta maaf G3, F3 kita tarik G3. So dia akan keluar yang ni, F3 ke G3. Okey, lepas tu kita type bracket, tutup bracket. Okey, so dah siap. Sedikit lah dekat bahagian ni. So sekarang ni kita nak darab. So kalau nak darab, kita tekan star. Okey, so tengok star. Star dia mewakili darab. Kalau nak, jangan tekan X pula, kan? Tanda darab tu kan macam bentuk macam X, jangan tekan X macam ni. Salah. Tak boleh. Okey, tanda star. Star. So kita darab dengan berapa? 20%. Iaitu persen PNG lah, iaitu 20%. So 20% ni dekat sini. Kita klik saja dekat sini. Klik saja dekat situ. Okey. Boleh. So dia akan baca H3. Kalau kita tengok formula kita, dari sini dia akan letak warna. Kita tahu warna ni merujuk kepada mana bahagian yang kita punya rujukan kita. Kalau merah dia berada kat atas, kalau ungu dia dekat sini, yang biru tadi kat sini. Okey. So bila dah selesai, kita tekan enter. Okey. Enter. Okey. Lepas pada tu, di sini sebenarnya kalau tak keluar persen ni, okey, tak keluar tanda persen ni, klik dekat sini, klik kanan. Okey. Lepas tu tekan format cell. Okey. Pastikan dianya berada di percentage. Kalau cikgu punya dekat general, kena ubah pergi ke percentage. Okey, kalau nak decimal place, kita boleh ubah. Kalau tak nak, kita biarkan kosong decimal place dia. Okey, tekan OK. Lepas tu kita tekan OK. Okey, baik. So selepas kita isi ni, ingat kita kena test. Okey, kita test. Katakan kita masuk markah penuh dia. Katalah budak ni tetap kali mai 5 kali dia datang. Masa bersemuka pun dah 26 kali dia datang. So dapatlah 20%. Katalah sebelum ni kita letak 26 kan, tiba-tiba ada arahan kata sesi persekolahan tu extend kepada 30. So kita boleh adjust kepada 30. So dia akan ubahlah formula tu. So kat sini kita boleh letak, katalah budak tu pun main 30.
Okey. Katalah lepas tu tiba-tiba PDPR bertambah lagi jadi 7 kan. So dapat formula pun dia dah berkira, dia automatik dia akan kira. So kita boleh letak itu. Katalah contoh pelajar tu datang tak lain. Nampak kita dah buat satu pengiraan yang mudah supaya kita boleh ubah ikut keadaan. Okey kan. Okey, saya tukar balik baring asal. Okey. Kita masukkan markah penuh. Sebab apa kita masuk markah penuh? Sebab kita nak semak betul tak formula ni. Okey. Baik, itu untuk kehadiran dan penglibatan. Okey, untuk pentaksiran, saya akan laju sikit sebab saya dah banyak teknikal dekat bahagian ni. So saya akan laju dekat sini lah. So macam biasa kita akan buat sama dengan sum kurungan. Sebab apa kita nak masukkan jumlah markah pelajar bagi jumlah markah keseluruhan. Okey, so kita akan sum formatif dengan summative ni jumlah markah pelajar dekat sini kan nanti. So kita akan tarik dari sini sampai sini. Okey, lepas tu tutup kurungan. Okey, rujuk kat sini lah, kat kawasan ni. Okey, lepas tu kita nak bahagi dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kita nak bagi yang ni lah, sama dengan bahagi sum, buka kurungan, tarik yang atas ni, tarik. Okey, lepas tu tutup. Lepas tu akhir sekali kita nak darab lah, darab. Okey, dengan PNG dia. Okey, kiranya bahagian ni masih tidak keluar tanda persen, tukar kepada format cell. Klik kanan format cell dan boleh tukar dekat format cell. Okey, baik. So kita test dulu, kita masukkan 100, saya test markah penuh. Okay, tak mudah, saya tarik lah, senang. Tarik. Tu tengok dapat 40%, Alhamdulillah. Okey, so formula kita betul. Okey, baik, seterusnya ujian topikal. Okey, saya lajukan sikit, sama juga. Kita ikut formula di sini, sum markah pelajar dekat sini nanti kita akan isi. Lepas tu bahagi sum markah keseluruhan. Okey, lepas tu darab dengan PNG. Okey, PN. Lepas tu tekan enter. Okey, kita boleh test juga 100. Okey, dapat 20%. Okey, baik, seterusnya kita pergi ke final. Kita akan masuk formula dekat sini lah. Okey, untuk formula di sini ialah selalunya kita akan tambah kertas 1 campur kertas 2 kan. Bahagi dengan keseluruhan, sama juga formula ni. Okey, kita sama dengan. Okey, cuma beza dia kita tak darab dengan peratus dengan PNG lagi lah. Okey, sum markah pelajar bahagi dengan sum markah keseluruhan. Okey, saya tekan enter. Okey, sebab apa saya tak darab dengan 20%? Sebab saya nak dapat dulu markah peratus untuk final. Okey, so sebab tu saya tak darab dengan 20%. Cuba tengok markah pelajar tak darab dengan 20%. So katalah budak ni dapat 40 per 40, 100. So dia akan dapat 100%. Okey, okey, boleh. Okay, so sekarang ni barulah kita nak cari 20% daripada 100%. Kan sama dengan kita ambil markah ni, lepas tu kita darabkan, okey, dengan 20%. Okey, so dia akan dapat 20%. Okey, dan akhir sekali kita nak jumlahkan PNG. So kita akan jumlahkan yang warna biru ni lah. Sebab tu saya warnakan biru supaya senang tahu kat mana yang kita duduk. So tak sama dengan, kita akan tambah, bukan yang di atas ni tau, yang bawah ni, markah pelajar ni tambah yang ni tambah. Yang ni tak payah pakai sum, yang ni kita kena pakai tambah. Okey, kalau sum ni susah nak tarik, tambah dan akhirnya tambah yang ni. Kalau buat tak kena apa saya letak ke bawah. Sekejap letak ni. Okey, saya letak kat bawah ni. Okey,
So sekarang ni tulis X5 kan. So sebenarnya saya nak X4. So tekan cursor kita. Cursor, bukan cursor. Dekat laptop tu ada button atas bawah tu. Okey, walaupun kita gerakkannya dekat atas tu dia akan naik ke atas macam tu. Senang sikit. Okey, sebab saya tekan ni susah. Okey. So kita tekan enter. So dia akan kira lah. Alamak, saya ulang balik SQ sekali lagi. Okay, sama dengan kita mula dari sini lah. Yang ni tambah, yang ni tambah, yang ni tambah, yang ni. Kita guna sama dengan X4 tambah T4 tambah Q4 tambah H4. Kita tekan enter. Okey, so kita akan dapat 100. Okey, mudah kan? Lepas tu selesai untuk langkah yang ketiga, iaitu memasukkan formula. Dan sekarang kita pergi ke langkah yang keempat. Okay, bagaimana kita nak siapkan borang kita. Okey, so kita tunggu di langkah yang keempat. Baik, kini kita berada di langkah yang keempat. Okey, langkah keempat, di mana langkah yang terakhir kita nak siapkan kita punya borang markah kita ni, dan ada beberapa sikit touch up yang kita perlu buat lah. Okey. Okey, baik. Sebelum ni jangan tengok ni lagi, nanti saya akan ceritakan apa masuk ni. Okey, so sekarang untuk kita nak selesaikan borang ni, so saya padam dulu input markah yang saya dah masukkan tadi. Okey, kita kena padam dulu. Okey. Okey, yang ada formula ni jangan padam pula. Okey, biarkan dia ada formula, kita padam input tadi saja. Okey. So selepas kita dah ni, kita akan siapkan dia borang ni. Cara nak siapkan dia ialah saya akan ambil pada ujung ni. Okey, daripada bilangan ni. Okey, klik cursor kita kat sini tanpa lepas sehingga cursor kita nampak warna, ada bentuk simbol tambah yang berwarna putih macam ni. Okey, klik, jangan lepas. Tarik sampai ke hujung. Okey, baik, dah selesai. Kita pergi ambil dekat border, masukkan border dulu. Okey, lepas tu kita tarik dia ke bawah. Okey, nak tarik ke bawah dia senang, pergi ke penjuru kat ujung ni sehingga cursor kita jadi simbol tambah yang berwarna hitam tu. Boleh nampak saya tunjuk nampak ada beza Okey, warna hitam tu. Klik, jangan lepas. Okey, lepas tu tarik ke bawah. Tarik sikit dulu, saya nak tunjuk apa akan jadi bila kita tarik. Nampak ada benda yang tak kena. Okey, sebenarnya kita akan baiki benda yang tak kena ni. Sebab apa dia jadi macam ni? Okey, sebab kalau kita tengok, bila kita tarik, formula ni dia akan berada di bawah juga. Okey, kita tengok dia akan kira. Tapi apa jadi bila dia dah berada di bawah, kita klik formula bawah, kita akan tengok. Nampak? Yang merah ni dia dah tak berada di atas ni. Okey, maksudnya nilai bacaan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan tu dia dah tak berada di atas, dia duduk kat sini. Nampak? Kita turun ke bawah, cuba tengok apa jadi. Dia berada ke bawah. Sebab itulah menyebabkan formula ni dilari. So apa yang perlu kita buat ialah kita perlu buat sedikit modification, iaitu kita tengok ni. Masukkan simbol ringgit simbol ringgit untuk rujukan pemalar. Apa itu pemalar? Pemalar itu constant lah. Rujukan pemalar kita adalah yang ni lah. Ni. Yang semua ni. Yang di atas ni adalah kita punya pemalar. So kita nak pastikan nilai pemalar ni dia tak berubah. Macam tadi ni dia dah berubah. Okay, bila kita tarik yang ni okey. Yang merah ni kat atas kan pemalar ni masih yang ni. Tapi bila ke bawah formula tu dah berubah. Nampak? Sebab bila kita tarik dia ke bawah, dia berubah sekali. So nak pastikan dia tak berubah ialah kita klik dekat yang atas ni yang kita buat. Okey, kita tengok mana pemalar kita. Pemalar kita yang warna merah. Nak tahu pemalar kita warna merah, senang je. Nampak? Yang ni box dia berwarna merah dan dekat formula dia pun berwarna merah. Okey. So apa perlu kita buat ialah kita kena tambah sedikit modification tanda nilai ringgit. Nilai ringgit kat mana kita tambah? Kena tambah dekat sini. Di antara dekat sini. F3 tu, di antara F dengan 3 tu. Okey, kita letak nilai ringgit. Okey.
Nak letak ringgit-ringgit macam ni. Okey, nampak? F3, F3. Okey, dan G3. Okey, letak nilai ringgit. Okey. So dia akan jadi pemalar. Mana bagi bahagian pemalar kita nak letak, yang mana ungu ni. Ungu ni pun pemalar juga. Yang mana kat bahagian atas ni semua pemalar. Okey. So S3 ni merujuk kepada 20% ni. So S3 pun kita letak ringgit macam ni. Boleh nampak? Okey. So kita tekan enter. Okey. So kita tarik lagi sekali. Tengok apa jadi. Okey. Kat ujung ni kita tarik. Nampak? Dia sudah okey. Bila kita dah buat adjustment sudah okey. Okey, yang belakang ni belum lagi lah sebab kita tak buat adjustment. Kita akan buat adjustment. Okey, so masukkan nilai ringgit dekat bahagian pemalar. Ni yang di atas ni kita namakan dia sebagai pemalar. Okey, so kita betulkan balik yang lain ni pun sama juga. Kita cari pemalar dia yang warna merah dengan warna ungu ni. Letak je tanda ringgit kat tengah-tengah tu. 1 2 3. Tekan enter. Okey, yang ni pun sama. 1 2 3. Okey. Dan begitu juga dengan yang ini. Kita betulkan semuanya sekali. Yang mana yang ada melibatkan pemalar je. 1 2. Okey, yang ni pun sama. Sorry. Pemalar ni apa? Yang merah ni. Okey. Okey. Yang ni pula pemalar dia yang mana? Yang ni tak ada pemalar. Okey, tak payah buat. Okey, yang ni tak payah ubah apa. Okey, memanglah dia ada keluar division cost ni, macam ni tak apa. Kita betulkan dulu yang ni. Kita tengok apa jadi Okey, senang, kita tarik balik. Itu dan bawah. Apa jadi? Nampak? Dah betul. Okey. Kan kita dah betulkan. So bila dah betul, kita boleh tarik lah. Katalah pelajar kita ada 30 orang, kita mulakan sini 1, sini 2. Okey, ini cara tarik dia. Okey, yang ni kita bagi center sikit. Okey, buat macam ni. Kita ambil dua kolom ni. Okey, lepas tu kita tarik lah sehingga kan kita dapat dah 8. Tarik lah sampai ikut bilangan pelajar kita lah. Okey, saya buat dekat 12 je. Okey, so kita dah dapat. So nanti kita boleh masukkan lah nama, nombor mata semua kan. Dan sekarang ni kita boleh test lah. Kita tengok lah. Kalau sini 3, sini 12, 30 contoh 45, 54, 67, 8, 9, 40, 97, yang ni 34, 67. Saya masuk cincai ni 34, yang ni 89. So kita akan dapat lah berapa kiraan dia semua kita akan dapat. Okey, kita akan dapat semua. Okey, saya lupa yang mana ni, kita lupa nak letak warna letak warna. Sepatutnya kita buat awal-awal tadi, bila kita tarik dia akan ada warna sekali Tak apalah, yang ni simple je. Okey. Okey. So korang kita dah pun siap. Jadi cikgu boleh cuba buat, insyaAllah. Mungkin sekali menonton tak faham, tontonlah 2-3 kali dan terus buat. Jangan tak buat, terus buat. Sekiranya ada masalah, boleh lihat balik tontonan tu, takut ada terlepas pandang dekat mana. Dan insyaAllah bila anda lakukan ni, insyaAllah anda akan lebih mahir dan akan menghasilkan borang-borang markah yang lebih baik. Okey, itu saja yang saya nak kongsikan tentang 4 langkah untuk menghasilkan borang markah yang boleh kita buat untuk pengiraan markah. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen YouTube saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di tutorial pantas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.